Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita sambung lagi dalam bahagian yang kedua, membincangkan topik pembezaan. So, video cikgu yang bahagian pertama tu kita dah bincangkan beberapa konsep lah, antaranya fungsi kecurunan, kecurunan tangent, titik tangent, kecurunan normal. Okey, dan cikgu telah buktikan bagaimana apa kaitan bila kita buat pembezaan dengan apabila kita lukis secara orang kata apa, geometri. Kita buat pada graf. Nak tengok apakah kaitan antara dua kaedah tersebut. Okey. So, kalau nak tengok video tu dulu, boleh tengok video tu dulu. Okey. So, sekarang ni kita masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu kita nak bincangkan lagi satu bahagian dalam bab pembezaan yang mana dia membincangkan tentang titik pusingan. Okey. Benda pertama yang kamu kena tahu ialah apa yang dimaksudkan dengan titik pusingan. Okey, sebagai contoh, kalau dalam graf linear, okey, sebagai contoh dalam graf linear, kita tidak akan jumpa titik pusingan. Sebab apa? Sebab dia ialah graf garis lurus. Tapi sebagai contoh, kalau kita tengok dalam graf kuadratik ataupun graf kubik. Okey, dalam graf kuadratik, kita akan ada jumpa satu titik pusingan. Okey, ini disebut sebagai titik pusingan. Dan kalau kita tengok kepada graf kubik, kita akan jumpa berapa titik pusingan? Kita akan jumpa dua titik pusingan. Okey. So, dalam kaedah pembezaan, ada kaedah yang membincangkan macam mana kita nak dapatkan titik pusingan tersebut. Okey. Dan dalam fungsi kuadratik, okey, kita hanya ada satu titik pusingan dan titik pusingan ini juga boleh jadi minimum, boleh jadi maksimum. Okey, so kita nak tengok macam mana kita nak tentukan sama ada dia maksimum ataupun minimum. Okey. So, kita berbalik kepada kita punya persamaan tadi. Alright. Okay. So, sekarang ni kita punya fokus adalah macam mana kita nak dapatkan titik pusingan terlebih dahulu. Kemudian baru kita tentukan sama ada dia maksimum ataupun minimum. So, kaedah ialah pertama sekali kita akan buat pembezaan. Okay, bila kita lakukan pembezaan, 3x kuasa 2 tambah 6x. Okay. Dan kamu pun mungkin dah pernah belajar, bila kita nak dapatkan titik pusingan, kita jadikan dy sama dengan dx over dx sama dengan kosong. Okey. So, persoalan kat sini ialah kenapa? Kenapa kita kena jadikan dy over dx sama dengan kosong? Okey. So, kalau cikgu boleh recall balik dalam video yang lepas, 3x kuasa 2 tambah 6x ni ataupun dy dx ini disebut sebagai apa? Ini disebut sebagai fungsi kecerunan. Okey, fungsi kecerunan. Dan apabila kita masukkan nilai x, kita akan dapat di sini disebut sebagai kecerunan tangent. Okey, kecerunan tangent. So, menunjukkan di sini, bila kita letak dy dx sama dengan kosong, kita menunjukkan bahawasanya kecerunan tangent itu bersamaan dengan kosong. So, kenapa bila kita nak cari titik pusingan, kita masukkan kecerunan tangent itu sama dengan kosong? Sebab bila kita tengok balik kepada graf, sebagai contoh, okey, kita ambil graf kuadratik sebagai contoh. Okey, so bila kita tengok kepada graf kuadratik, di manakah titik pusingan dia? Titik pusingan dia berada di A. Okey, ini cikgu buat sini lah. Titik A ni. Okey, so dia berada di titik A. Dan kalau kita recall balik, macam mana kita nak cari kecerunan graf pada titik A? Okey, kita kena buat garisan tangent. Okey, so bila kita buat garisan tangent, kita akan dapat dekat sini. Okey, saya buat sana garisan tangent tu. Okey. Alright. So, apa yang kita boleh perhatikan adalah garisan tangent ini dia berselari, okey, dia berselari dengan paksi X. So, bila dia berselari dengan paksi X, menunjukkan graf tangent ini ada kecerunan ataupun tidak? Tidak ada kecerunan. Maka M untuk tangent ialah kosong. Maka atas sebab itulah kenapa kita letakkan dy dx sama dengan kosong. And the same thing goes with graf kubik. Yang mana graf kubik, kalau kita perhati dekat sini, ada dua titik, titik pusingan dia. Okay? Yang mana titik A dan juga titik B. Okay? So, kalau kita nak cari kecerunan pada titik A dan titik B, kaedah yang sama. Kita kena buat tangent. So, bila kita lukiskan tangent kepada titik A dan titik B, kedua-duanya kita dapat berselari dengan paksi X. Okay? Dia berselari dengan paksi X. So, menunjukkan
Kecurunan tangent ialah bersamaan dengan kosong. Okey? So, jelas. Jelas di situ kenapa kita kena letakkan dy dx sama dengan kosong. Okey? So, bila kita letak dy dx sama dengan kosong, maka secara tidak automatik kita boleh buat satu persamaan, iaitu 3x kuasa 2 tambah 6x sama dengan kosong. Kenapa? Ini ialah dy dx dan ini pun dy dx juga. So, kita boleh samakan. So, 3x kuasa 2 tambah 6x sama dengan kosong. Kita boleh faktorkan untuk dapatkan nilai x. Maka kita tekan kalkulator, kita akan dapat x sama dengan kosong. Jadi, x sama dengan kosong dan x sama dengan negatif 2. Tapi kamu kena buat pemfaktoran yang proper lah. Cikgu nak cepat, cikgu guna kalkulator saja. So, x sama dengan kosong, x sama dengan negatif 2. Alright. So, maksudnya di sini, dengan graf yang kita ada, iaitu graf kubik, dan kita dapat dua nilai, menunjukkan di sini kita mempunyai dua titik pusingan. So, kita dah dapat satu koordinat. Macam mana kita nak dapatkan bagi nilai y? Maka kita substitute balik, ganti balik ke dalam nilai x. So, sebagai contoh, apabila x sama dengan kosong, maka y sama dengan, kita masukkan dalam formula, dalam persamaan, maka obvious lah, kita dapat kosong juga. Dan apabila when x equals to negative 2, apabila x sama dengan negatif 2, maka y sama dengan negatif 2 kuasa 3 tambah dengan 3 kuasa darab dengan negatif 2 kuasa 2, maka kita dapat negatif 8 tambah dengan 12, kita dapat kita dapat 4. So, maksudnya di sini kita dah dapat dua koordinat, iaitu koordinat yang pertama ialah 0, 0 dan koordinat yang kedua ialah negatif 2, 4. So, kita dah dapatkan dah dua titik pusingan. Cuma persoalan sekarang ni adalah bagaimana kita nak menentukan sama ada titik itu maksimum ataupun minimum. Maka datanglah pula konsep pembezaan kali yang kedua. So, berdasarkan maklumat yang kita ada tadi, dy dx sama dengan 3x kuasa 2 tambah 6x, maka kita kena buat pembezaan kali yang kedua. Kenapa kena buat pembezaan kali yang kedua? Bila kita buat pembezaan kali yang kedua, pembezaan macam biasa. So, pembezaan kali kedua ini, dia diibaratkan sebagai contoh macam litmus paper. Litmus paper yang kamu pernah guna dalam eksperimen sains nak tentukan sama ada alkali ataupun asid. So, dia adalah untuk kita test sama ada titik itu minimum ataupun maksimum. Dengan cara apa? Dengan cara kita gantikan nilai x pada nilai x koordinat yang kita ada. So, sebagai contoh, cikgu masukkan nilai kosong, kemudian cikgu akan masukkan nilai negatif 2. So, bila kita masukkan x sama dengan kosong, apa akan berlaku? 6 kali kosong tambah 6, maka kita akan dapat 6. Tapi bila kita masukkan negatif 2, 6, negatif 2 tambah 6, kita akan dapat negatif 12 tambah 6, kita akan dapat negatif 6. Maafkan cikgu. Allahu Akbar. Betul lah. So, sekarang ni kita ada dua nilai. Satu 6, satu dengan negatif 6. Macam mana kita nak kena pasti? Konsep kepada pembezaan kali kedua ini adalah bila mana kita buat pembezaan kali yang kedua, apabila nilai itu lebih besar daripada kosong, maka ini menunjukkan titik itu ialah titik minimum. Dan apabila dia lebih kecil daripada kosong, itu menunjukkan titik itu ialah titik maksimum. As simple as that. As simple as that. So, daripada sini, bila kita masukkan x sama dengan kosong, yang datangnya daripada koordinat yang di atas ni, dari sini, maka kita akan dapat nilai dia ialah 6. 6 ini menunjukkan lebih besar daripada kosong. Maka di sini menunjukkan titik itu ialah titik minimum. So, apa berlaku pula kepada negatif 6? Bila kita masukkan negatif 2, kita dapat negatif 6. Ini kecil daripada kosong. Maka ini menunjukkan ini titik
maksimum. Okey, titik maksimum. So kesimpulan yang kita ada sekarang ni adalah okey, bagi koordinat 0, 0 itu ialah titik minimum. Okey. Dan bagi negatif 2, 4 itu ialah titik maksimum. Okey. So maksudnya apa? Titik 0, 0 ini akan berada di bawah. Okey, ini akan berada di bawah. Dan negatif 2, 4 ini akan berada di atas. So macam mana kita nak buktikan? Jom kita tengok kepada graf. Ya. Okey. So bila kita tengok kepada graf, kita akan dapati bahawasanya okey. Nah. So di bahagian atas ini A. Negatif 2, 4 duduk di bahagian atas titik maksimum. Dan nilai bawah tadi 0, 0 itu adalah merupakan titik minimum. Okey. So sekarang ni kita dah buat konsep, kita dah buat pengiraan pembezaan dan kita pun telah buktikan melalui kaedah secara secara graf. Okey, macam mana kita dapat nilai itu. Okey. So itu adalah antara perdahan lah tentang konsep titik pusingan dan juga titik minimum dan maksimum melibatkan pembezaan kali yang kedua. Okey. So lepas cikgu dah kupas dua aspek ni, untuk video yang seterusnya barulah cikgu akan membincangkan soalan yang mana akan menyentuh aspek-aspek yang cikgu telah bincangkan dalam bahagian pertama dan juga bahagian yang kedua. Okey. So kita jumpa dalam video yang seterusnya. Okey, terima kasih.